mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat sejahtera kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Encik Muhammad Faiz bin Bakri dan rakan-rakan hadirin sekalian. Saya Siti Aisyah binti Kamaruddin bernombor matrik di 20211098778. Berdirinya saya pada hari ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menyampaikan sebuah pengucapan awam yang bertajuk Faktor-Faktor Berlaku LGBT di Malaysia. Hadirin yang saya kasihi sekalian, sebelum kita menapak dengan lebih jauh, mari kita menggali apa yang dimaksudkan dengan LGBT. LGBT. L merupakan lesbian, G merupakan gay, B merujuk kepada bisexual dan T merujuk kepada transgender. Pertama, lesbian. Orientasi seksual dalam LGBT ini menggambarkan seseorang perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap individu yang mempunyai jenis kelamin perempuan. Seterusnya, yang kedua adalah gay. Gay pula merupakan individu yang berjenis kelamin lelaki yang memiliki ketertarikan dengan lelaki. Seterusnya adalah bisexual. Bisexual merujuk kepada ketertarikan pada individu dengan jenis kelamin lelaki dan kelamin perempuan. Seterusnya adalah transgender. Transgender merupakan individu yang melakukan pembedahan ganti kelamin atau terapi hormon serta individu yang melakukan perubahan identiti secara formal pada tubuh mereka. Seterusnya, mari kita lihat peratus golongan LGBT di negara ini. Menurut penolong pengarah kanan cawangan sosial, pembangunan keluarga, sosial dan komuniti JAKIM, Dr. Muhammad Izzuan Muhammad Yusof berkata, beliau berkata, terdapat peningkatan dalam golongan homoseksual dan transgender di negara ini, iaitu adalah sebanyak 137,000 orang golongan homoseksual pada tahun 2013 dan meningkat kepada 310,000 orang pada tahun ini. Peningkatan dilaporkan adalah sebanyak 1 kali ganda, iaitu sebanyak 50%. Seterusnya adalah golongan transgender. Golongan transgender adalah berjumlah 10,000 orang pada tahun 1988 dan meningkat kepada 30,000 orang. Peningkatan adalah sebanyak 200%, iaitu bersamaan 2 kali ganda dalam tempoh 20 tahun. Tanpa melengahkan masa, mari kita lihat dengan lebih mendalam apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada tertularnya LGBT di negara ini. Faktor yang pertama, faktor biologi maupun genetik. Masyarakat pada hari ini melihat golongan-golongan LGBT berlaku disebabkan oleh faktor keturunan. Bagaimana masyarakat melihat perkara sebegini? Mereka melihat faktor biologi seperti kelainan genetik pada seseorang akan memacu seseorang untuk mempunyai perwatakan yang berlawanan dengan jenis kelamin yang dimiliki. Seterusnya, faktor yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial seperti faktor persekitaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang. Dalam erti kata mudah, seseorang yang berada dalam lingkungan atau pekerjaan LGBT akan mudah terpengaruh untuk mengikut gaya hidup golongan LGBT. Sebagai contohnya, seseorang lelaki yang bekerja di salon perempuan akan mengikuti gaya dan perwatakan perempuan. Lesbian, gay, bisexual dan transgender bukan sahaja boleh diklasifikasikan sebagai wabak penyakit berjangkit seperti kusta jika tidak dibendung, malah membahayakan perkembangan sosial belia negara. Setiausaha Agung Gerakan Belia Malaysia, Muhammad Nazri Abdul Latif berkata, LGBT langsung tidak mendapat tempat dan tidak diterima di negara ini kerana LGBT bukan budaya Malaysia. LGBT langsung tidak ada hubung kait dengan negara, malah ia merupakan satu wabak yang akan memberikan kesan kepada semua. Sebelum saya mengakhiri pengucapan awam saya pada hari ini, molek kiranya saya berkongsi beberapa solusi serta saranan bagi membantutkan pertumbuhan LGBT di negara kita. Saranan solusi dari sudut perundangan. Terdapat banyak kajian mengenai transseksual yang memberi pelbagai saranan dari pelbagai perspektif. Antaranya adalah penambahbaikan kepada peranan-peranan
yang diberi oleh ibu bapa, sekolah, institusi pengajian tinggi, kerajaan melalui kementerian-kementerian yang berkaitan. Sebagai contohnya, Jabatan Agama Islam setiap negeri dan organisasi bukan kerajaan. Saranan dan solusi yang dapat dilakukan oleh perundangan termasuklah sekatan undang-undang untuk menjalani pembedahan perubahan jantina. Parlimen maupun Dewan Perundangan Negeri selaku penggubal undang-undang bertulis Malaysia perlu mempertimbangkan dan seterusnya meminda serta meluluskan undang-undang berkaitan dengan hak untuk menjalani pembedahan perubahan jantina. Sebagai contohnya, hak untuk menjalani pembedahan tersebut hanya dibenarkan kepada golongan dwi jantina atau khunsa sahaja dan bukannya kepada golongan lelaki yang mengikut kehendak naluri untuk menukar jantina. Seterusnya yang kedua adalah pindaan undang-undang syariah. Peruntukan undang-undang syariah di dalam enakmen-enakmen negeri hendaklah diperketatkan atau ditambah bagi memberi peruntukan kepada perkara-perkara di bawah. Yang pertama adalah kesalahan jenayah syariah seumpama berpakaian seperti perempuan bagi lelaki. Kesalahan ini perlu dinaikkan tarafnya menjadi kesalahan boleh tangkap, iaitu penangkapan yang tidak memerlukan waran tangkap. Seterusnya yang kedua adalah penubuhan pusat pemulihan pondan juga perlu dimaktubkan dalam perundangan supaya menjadi mandatori bagi setiap negeri bagi mewujudkannya. Ia amat relevan kerana setelah didakwa dan disabitkan kesalahan, pusat ini merupakan destinasi seterusnya para pondan selain daripada hukuman denda. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam perpaduan.